Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa motif kita mengadakan CPD esok secara berkumpulan adalah untuk menyampaikan satu mesej, satu persediaan dan satu komitmen. Kita akan jalankan semester Jun 2021-2022 nanti dengan pelaksanaan OBE secara penuh. Jadi kita hanya ada 2 saja minggu untuk kita mempersiapkan diri kita supaya bermula saja semester kita boleh terus menjalankan OBE tersebut tanpa tertangguh-tangguh. Ini penting kerana kalau kita tidak mula daripada awal, kemungkinan kita tidak akan dapat catch up keseluruhan proses untuk kita dokumentkan sebagai evidence untuk lawatan audit pematuhan MQA yang kita sasarkan pada bulan November 2021. 6 perkara yang kita kena ready untuk kita memulakan pelaksanaan penuh ini. Okey, yang pertama adalah blueprint. Okey, blueprint. Yang pertama ialah blueprint. Yes, of course blueprint ini disiapkan oleh ketua program, tetapi hendaklah melibatkan semua pensyarah kerana ini tidak boleh diubah lagi sewenang-wenang di pertengahan jalan. Kita kena settlekan blueprint sekarang ini dan blueprint ini akan menjadi trust kepada pembahagian semua PLO mengikut subjek atau semua subjek yang kita tawarkan. Clear? So dalam blueprint biasanya akan ada 2, 3 dan 4 sahaja PLO kecuali LI yang ada lebih. Okey, langkah kedua adalah kita memerlukan apa dipanggil sebagai silibus. Silibus bersekali dengan CAP. Perkara ini berlaku serentak. Malahan saya menggalakkan agar CAP iaitu Cost Assessment Plan disiapkan lebih awal daripada silibus. Okey ya. Okey, dalam kedua-dua ini apa yang paling penting ialah CLO ataupun Cost Learning Outcome. Yang ni mesti betul-betul clear. Ya, betul-betul clear. Kerana kita dapati pada semakan yang lepas, banyak yang sangkut pada bahagian ini. CLO tidak jelas, tidak mantap dan ada yang menulis dengan word-word yang tidak sesuai. Okey, secara mudahnya, seringkah pada hari ini, CLO ini terdapat 3 bahagian. Ya, pertama, kedua dan ketiga. Pertama adalah verbnya, yang kedua ialah learning outcome, yang ketiga adalah konteks atau standardnya. Okey, 3 komponen. Dan kita buat CLO ini kena ingat berdasarkan kepada 3 sumber PLO yang kita bahagikan daripada blueprint. Itu pertama. Yang kedua, kita perlu fikirkan sebenar-benarnya apakah learning outcome yang dikeluarkan oleh subjek ini sebetul-betulnya ataupun the real learning outcome apa dia. So sit down and think what is the real learning outcome for the subject. Yang ketiga, sumber ketiga adalah adakah kita punya sumber-sumber dokumen lain untuk kita gabungkan sekali. So ada 3 perkara yang kita mesti garapkan untuk menghasilkan satu PLO yang cantik. Kemudian kita nyatakan juga apakah aktiviti penyampaian yang kita buat. Seperti lecture, seperti discussion, group activity, demonstrasi, lab activity dan sebagainya, field. Jadi perbagaikan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk mencapai outcome. Itu kedua. Yang ketiga, dalam CAP juga ada menyatakan bentuk penilaian yang kita buat. Okey? Dan ada detailnya. Detailnya kita sebutkan apa penilaian kita buat dan kaitkan bagaimana ianya mencapai ataupun menilai CLO tersebut. Contohnya kita kata kita punya aktiviti adalah leadership. Kita punya PLO ialah leadership. Jadi aktiviti kita ialah
pelajar membuat aktiviti berkumpulan dan mereka akhirnya boleh express leadership skill sebagai ketua kumpulan, sebagai member dan sebagai tugas-tugas yang dipegang dalam pasukan tersebut. Jadi kita mesti kaitkan antara aktiviti dengan pencapaian PLO. Okey, dan seterusnya dalam CAP, apa yang penting juga ialah bagaimana kita membahagi-bahagikan markah tersebut. Dengan apa dia markah untuk final exam, markah untuk mungkin quiz, markah untuk tugasan 1 dan tugasan 2. Pembahagian markah tersebut. Dan kita selalu sebut bahawa bagi tugasan-tugasan yang besar, biasanya ada beberapa PLO yang terlibat. Contohnya CLO 1 dan CLO yang seterusnya. Di mana aspek pengetahuan pun kita nilai dan aspek mungkin skill ataupun mungkin efektif skill pun kita nilai. Jadi ada gabungan beberapa penilaian rubrik yang akan muncul nanti pada bahagian tugasan-tugasan yang besar. Ini penting dijemalkan dalam CAP. Jadi CAP menjadi dokumen yang penting kerana dia banyak maklumat ada kat situ dan betul penulisan CAP maka menggambarkan keseluruhan proses kita nanti ataupun bentuk OBE kita nanti akan lebih tepat. Dan yang ketiga ialah kita perlukan untuk menyediakan SIP. Okey. SIP untuk kita memulakan pembahagian perancangan untuk kita mengendalikan kelas. Okey. Dalam SIP ni apa yang paling penting sebenarnya? Yang paling penting adalah pembahagian masa. Pembahagian masa atau kita panggil SLT, Student Learning Time. Student Learning Time yang kita bahagikan pada setiap aktiviti, setiap penilaian, setiap aktiviti yang dilakukan di luar kelas sehingga totalnya nanti adalah sebanyak 120 jam bagi 3 kredit. Ini penting. So the ideas of distribution the time accordingly weekly, ini adalah idea utama apa yang ada dalam SIP. So in case kita terlewat sedikit buat SIP, tak sempat siap, kita boleh buat kemudian sedikit, tapi kita pastikan kita mampu menunjukkan satu pembahagian masa yang menyeluruh, yang sesuai dengan beban penilaian, beban pengajaran pada setiap bahagian. Yang keempat ialah tugasan. Tugasan, projek dan rubrik. Ini yang paling penting. Okey. Jadi apabila kita mendapat PLO dan kita dah buat CLO, okey, perkara yang kita perlu pastikan adalah apakah tugasan yang kita nak buat. Apakah projek yang kita nak berikan. Kerana ini mesti selari dengan PLO yang terlibat. Mesti selari. Kalau kita tak buat ikut PLO, kemungkinan nanti kita akan terbabas dan tak boleh menyediakan evidence yang tepat. Contohnya, saya selalu sebut kalau kita ada contohnya kita ada PLO entrepreneur. Jadi of course projek kita tu mesti ada aktiviti entrepreneur. Barulah rubrik yang kita bangunkan boleh mengukur entrepreneur. Begitu juga kalau kita ada PLO tentang personal skill. Jadi rubrik yang kita buat nanti personal skill, tapi mesti dipastikan tugasan itu tugasan yang membuat aktiviti tentang personal skill. Okey, seterusnya adalah JSU dan exam. JSU dan exam. Okey, seterusnya biasanya ujung-ujung semester dan pada kali ini kemungkinan kita hanya akan buat moderasi untuk final exam saja. Iaitu untuk JSU kita buat dahulu, kemudian baru kita buat soalan supaya soalan itu seimbang merangkumi semua aspek dan mungkin bahagian-bahagian yang penting dan terhasillah soalan yang ada JSU-nya. Bukan buat soalan dulu bawa JSU, tapi JSU dulu baru buat soalan. Dan last sekali, yang keenam ialah kita buat analisis CLO, PLO. Kita buat analisis. Okey. Mana markah yang pelajar tadi, kita masukkan dalam Excel dan kita dapat calculate setiap PLO berapa markahnya dan akhirnya kita dapat kira berapa grade setiap PLO. Jadi kita buat analisis CLO, PLO sebagai aktiviti akhir untuk membuktikan bahawa kita benar-benar menjalankan OBE di mana objek outcome yang kita buat daripada awal kita laksanakan dan kita ukur dan kita dapat tengok
tercapai atau tidak, dan kita boleh buat satu adjustment. Jadi itu saja perkara yang kita akan bincang dalam kita punya sesi CPD secara berkelompok nanti. Jadi pastikan tuan-puan semua bersedia dengan perkara-perkara ini, dan kita bertanya. Yang penting ialah tuan-puan boleh menilai kesiapsiagaan kita menghadapi SEM baru dengan pelaksanaan OBE 2.0 ini secara penuh. Sekian, terima kasih.